Assalamualaikum. Hari ini kita nak bincangkan tajuk inisia dan juga tajuk jisim, iaitu tajuk terakhir dalam bab sebelah ni. Okey. So, kita bincang yang pertama, iaitu tajuk dia adalah jisim. Kamu dah belajar daripada sekolah rendah lagi apa itu jisim. Jadi jisim adalah kuantiti jirim yang terkandung di dalam sesuatu objek. So, jadi kuantiti jirim terkandung dalam suatu objek ini dipanggil dia punya definisi untuk jisim. Okey, dan jisim nilai unit SI dia adalah kilogram ataupun kg. Maksudnya sini, kalau kamu nak buat pengiraan dalam sains, kita perlu gunakan unit kilogram. Maksudnya kena diukur dengan kilogram. Gram pun tak termasuk lagi dalam unit SI. Okey, jadi untuk jisim, ingat unit SI dia adalah kilogram. Jadi, apa dia tu jisim? Jisim adalah nilai jisim objek itu tetap jika kuantiti jirim objek itu tidak berubah. Tapi, nilai jisim tu akan berubah jika kuantiti objek itu ataupun kuantiti jirim objek itu juga berubah. Okey, so kita tengok pula apa itu inersia. Okey, tadi kita tengok pasal jisim, sekarang kita tengok pasal inersia. Sebab apa? Dia akan berkait nanti. Okey, inersia. Inersia ini, kalau kita tengok definisi dia, ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung untuk menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan bergerak. So, apa yang dia cuba sampaikan kat sini definisinya adalah inersia ni adalah sifat objek tu, kita, manusia, haiwan, benda hidup atau benda mati, dia mempunyai sifat iaitu cenderung menentang sebarang perubahan. Okey, dalam keadaan asal. Okey, contoh dia macam ni. Kalaulah kita duduk dalam sebiji bas, okey, dan bas tu dalam keadaan berhenti. Jadi, kita akan duduk dalam keadaan pegun. Pegun tu maksudnya duduk keadaan sengap kan. Tapi bila bas tu mula bergerak, apa jadi kat badan kita? Okey, badan kita bila bas bergerak ke hadapan, kita akan tertolak ke belakang. Badan kita akan ditolak di belakang, akan tertolak belakang. Sebenarnya bukan kita ditolak oleh bas tu ke belakang, tapi badan kita tu sebenarnya duduk di keadaan asal mula kita duduk. Itu yang namanya kecenderungan menentang sebarang perubahan. Badan kita sebenarnya masih nak duduk dalam keadaan yang pegun, tapi badan kita juga dipaksa untuk bergerak ke depan. Jadi pada permulaannya dia akan duduk juga daripada keadaan asal dia itu pegun, tapi di akhirnya sebab daya bas tu lagi kuat, jadi badan tu akan bergerak juga ke depan. Sama juga semasa bas tu tengah berjalan, maksudnya badan kita pun akan berjalan sekali dengan bas. Tiba-tiba bas berhenti. Bila kita break saja, apa jadi? Okey, badan kita akan tertolak pergi ke depan. Bukan badan kita tertolak ke depan, tapi badan kita dalam keadaan kecenderungan dia adalah keadaan dia bergerak. Jadi badan kita nak sentiasa bergerak. Tetapi bas tu dah memaksa badan kita berhenti. Jadi badan kita akan terlajak asat ke depan, dan disebabkan oleh daya bas juga kita pun berhenti. Jadi kat sini cikgu nak bagi tahu inersia tu sebenarnya adalah kedegilan badan kita atau kedegilan sesuatu objek tu untuk berubah daripada kedudukan asal. Jadi lepas ni kalau sebut saja pasal inersia, teruslah ingat dalam fikiran kamu, inersia adalah apabila kedegilan sesuatu objek itu berubah daripada kedudukan asal. Maksudnya, kalau dia duduk dalam keadaan pegun, dia degil untuk terus duduk dalam keadaan pegun. Ataupun, kalau dia duduk dalam keadaan bergerak, dia degil untuk berhenti. Maksudnya, dia nak bergerak juga. Itulah yang dinamakan dengan inersia. Menentang perubahan keadaan. Okey, so inersia ni pula, dia bukanlah kuantiti fizik. Maksudnya, dia tak boleh diukur. Bukan kuantiti fizik, maksudnya dia tak ada alat untuk ukur dia, dan juga dia tak boleh diukur. Selain daripada tu, dia tiada nilai, dan juga dia tak ada unit. Itu inersia. Maksudnya kamu tak ada formula lah untuk mengukur inersia. Cuma kamu tahu, okey, ini adalah gerakan inersia.
Okey, tapi nanti kita akan kaitkan dengan jisim, kita akan tahu apa jadi inertia. Kalau inertia tinggi tu macam mana, inertia rendah tu apa dia. Okey? Okey. Ini adalah situasi inertia yang boleh kita tunjukkan apa itu yang dimaksudkan kedegilan objek untuk berubah pada kedudukan asal. So dalam situasi ini kita tengok situ keadaan asal objek yang pegun. Okey, dia nak duduk dalam keadaan pegun. So kita perlukan satu cawan, satu kad dan juga siling. Jadi bila kita tarik saja cardboard tu, siling tu dia tak ikut cardboard tu, tapi dia turun ke bawah. Sebab apa? Dia jatuh ke dalam cawan sebab sifat dia yang degil. Jadi duit ni ada inertia. Jadi duit ini duduk dalam keadaan inertia, iaitu keadaan pegun dan nak terus pegun walaupun cardboard tu dah ditarik. Okey, tapi untuk buat eksperimen ni kamu kena tarik cardboard tu dengan laju. Kalau pelan, maksudnya dia punya pergerakan sama je, duit shilling boleh ikut lah. Tapi kalau kamu guna cardboard tu, kamu tarik dengan laju, duit shilling tu akan jatuh ke bawah dan membuktikan dekat sini duit shilling itu adalah dalam konsep inertia. Di mana duit shilling ini kekal ingin duduk dalam keadaan pegun. Okey, sekejap kita tengok video dia nak, okey? Okey, ini adalah contoh eksperimen yang cikgu cerita tadi kan. Pasal duit shilling, dia duduk dalam keadaan bergun. Bila tertarik cardboard, duit terus masuk ke dalam. Tengok, yang ni lagi nampak obvious. Di mana duit shilling ni dia masih nak duduk kekal dalam keadaan pegun. Tengok sekarang kedudukan inertia pegun, di mana badan berada dalam keadaan pegun. Apabila kenderaan bergerak pergi ke hadapan, badan kita dia mempunyai kecenderungan untuk berada pada kedudukan dasar. Okey, nampak kita tengok badan kita akan terlayar ke belakang disebabkan oleh inertia. Kedudukan badan apabila bas bergerak, tengok dia akan terlajak ke hadapan. Okey, sebab apa? Dia duduk dalam keadaan bergerak, tapi apabila dia berhenti, badan dia nak juga terus bergerak. Itu sebablah dia bergenjak ke hadapan. Ia juga disebabkan oleh inertia. Okey. Inertia ini adalah berdasarkan hukum gerakan Newton pertama yang diperolehi oleh Sir Isaac Newton. Okey, Sir Isaac Newton menyatakan hukum gerakan Newton pertama adalah objek yang akan kekal dalam keadaan asal, iaitu sama ada dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan bergerak dengan laju yang malar dalam garis lurus. Tak jadi kalau dia corner, dia dah tak jadi dah inertia. Jadi jika tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Okey, maksudnya sini kedegilan objek untuk bergerak ataupun berhenti ataupun berubah daripada kedudukan asalnya. Okey, so sekarang kita tengok pula hubungan. Okey, tadi cikgu habaqkan inertia ni ada hubungan dia dengan jisim. Jadi hubungan antara jisim dengan inertia. Jadi inertia sesuatu objek dipengaruhi oleh jisim. Jadi jisim objek tersebut. Jadi semakin besar jisim objek tersebut, semakin besarlah inertia objek tersebut. Okey, contoh kat sini 2 biji baldi. Satu baldi yang kosong dan satu baldi yang dipenuhi dengan pasir. Jadi kalau kita menggunakan daya yang sama dan menolak 2 baldi ni untuk berhayun, okey, baldi manakah yang akan berhenti dulu dan baldi manalah yang akan berhenti kemudian? Okey, so dalam ni kita kata situ kan, jisim inertia sesuatu objek, jisim objek tersebut semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inertia objek tersebut. Maksudnya di sini inertia ini akan jadi kedegilan dia lagi besar. Okey, maksudnya dia lagi degil. Inertia besar tu maksudnya dia lagi degil. Kalau keadaan dia duduk dalam keadaan pegun, dia tegak nak duduk dalam keadaan pegun. Tapi kalau dia nak duduk dalam keadaan bergerak, dia nak juga terus dalam keadaan bergerak apabila dia berjisim besar. Maksudnya di sini, kalau kita tengok antara 2 baldi yang dihayun tadi, baldi yang mempunyai pasir tu, dia mempunyai jisim yang besar. Jadi bila dia mempunyai jisim yang besar, inertia dia besar. Sebab apa? Semasa kita nak hayun antara baldi kosong dengan baldi yang berisi jisim yang berat tu,
jisim yang besar itu dia punya usaha untuk kita tolak dia berhayun adalah lebih susah dibandingkan jisim yang lebih rendah. Okey. Jadi sekarang kita bayang pula bani dia berhayun. Bila dia berhayun, dia duduk dalam keadaan hal laju seragam. And then suddenly tiba-tiba kita nak hentikan dia. Okey, bila kita nak hentikan dia, badi yang penuh dengan pasir ni akan susah dihentikan. Disebabkan apa? Disebabkan jisim dia besar. Jadi apabila jisim dia besar, dia punya inersia pun akan jadi lebih besar. Maksudnya ketegak dia lagi teruk. Jadi kat sini bolehlah kita tengok dan simpulkan apabila jisim tu tinggi, inersianya juga akan jadi tinggi. Maksudnya kedegilan dia akan jadi lebih tinggi. Okey, contoh lah cikgu nak bagi. Seperti kereta kancil dengan lori besar. Antara kereta kancil dengan lori besar, siapa yang akan mula bergerak dulu bila traffic light warna merah bertukar kepada hijau? Kan? Jadi awak tolong jawab dalam nota yang awak akan hantar kat saya lagi sebagai dia punya keyword. Okey? Dan antara lori besar dengan kancil, kalau nak berhenti di traffic light yang tiba-tiba warna merah, siapa yang lebih mudah berhenti? Dan pasal apa? Dan tu kamu teranglah kenapa dia jadi begitu dan hubung kaitkanlah dia dengan jisim dan juga inersia. Okey? Okey, so ini adalah contoh bahan ataupun alat eksperimen yang digunakan oleh NASA untuk mengukur inersia. Jadi kita tengok sini hubungan antara jisim dengan inersia. Hubungan antara jisim dengan inersia dapat dikaji dengan menggunakan neraca inersia. So inilah dinamakan dengan neraca inersia. Dia dicipta oleh pihak NASA untuk menentukan jisim objek di stesen angkasa lepas. Maksudnya kalau jisim dia lagi tinggi, inersia dia akan jadi lebih tinggi. Sebab apa kat angkasa lepas kita kena guna neraca inersia? Sebab keadaan di sana tu, keadaan muka bumi, daya tekan graviti dia adalah berlainan dengan di muka bumi. Tapi sifat inersia dia sama saja di mana sahaja. Okey? Okey. Okey, ini adalah contoh macam mana kepala hammer dimasukkan dalam batang dia. Tengok ni cara yang kedua. Dia ketuk batang dia, hammer tu okey, bergerak kat atas. Hammer tu tak bergerak atas, tapi sebenarnya kita duk tolak batang tu ke. Ini adalah contoh kesan inersia dalam kehidupan harian. Contoh pertama adalah kepala tukul yang longgar boleh diketatkan dengan menghentakkan bahagian pemegang tukul kepada permukaan keras. Jadi hentakan yang laju akan menyebabkan kepala itu bergerak ke bawah disebabkan oleh inersia. Maksudnya di sini adalah kepala hammer tu dia masih duduk dalam keadaan pendugun. Yang bergerak sekarang adalah batang dia saja. Jadi bila kita hentakkan batang dia, kepala hammer tu duduk di keadaan yang tetap situ kan. Jadi yang duk bergerak tolak ke atas itu adalah dia punya kayu hammer tu saja. Itu yang menyebabkan kepala dia boleh dimasukkan ke pemegang dia dengan mudah disebabkan oleh inersia. Okey. Yang kedua kita tengok payung yang basah dapat dikeringkan dengan memutarkan kain payung itu dengan laju disebabkan oleh inersia. Jadi bila kita ada payung dan ada titisan hujan, kita pusing-pusingkan dia, ayak di atas payung tu sebenarnya duduk dalam keadaan pegun. Okey, jadi dalam keadaan pegun yang bergerak hanya payung. Jadi yang bergerak tu hanyalah payung. Ayak titisan tu akan bergerak keluar dari dia, takkan bergerak keluar, tadi titisan tu akan terjatuh daripada payung disebabkan sifat inersia ayak itu yang masih nak duduk dalam keadaan pegun. Okey, dan yang seterusnya ni kesan inersia dia untuk kereta. Kita bawa kereta laju 250 km sejam and tiba-tiba kita terlanggaklah kura-kura. Bila kita terlanggak kura-kura, berlakulah aksiden. Tanpa seatbelt, apa jadi kat badan kamu? Badan kamu akan bergerak terus ke depan, keluar daripada windscreen, tingkap dia punya cermin depan. Disebabkan oleh inersia. Sebab apa? Bila kereta tu bergerak 250 km sejam, badan kita pun bergerak pada laju 250 km sejam. Jadi, bila tiba-tiba kita berhenti,
badan kita akan degil dan masih mahu bergerak dalam keadaan 250 km sejam. Itu yang menyebabkan kita fly keluar daripada tingkap kereta dan menyebabkan aksiden tu jadi sangat teruk sehingga menyebabkan cedera parah lah, silap mati. Okey, so mati, cedera parah, luka, pecah semua tu dan terbang keluar itu adalah impak yang terhasil apabila inertia dia tinggi. Okey, jadi kat sini kalau laju tinggi juga, inertia dia pun juga tinggi. Okey, so jadi cara nak selesaikan kesan inertia ni adalah dengan memasang seat belt. Selain memasang seat belt, cikgu nak tanya soalan nombor 2. Apakah alat keselamatan lain yang ada dalam kereta untuk mengurangkan kesan inertia apabila berlaku aksiden? Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula kesan inertia masa kapal terbang mendarat. Okey, kapal terbang ni dia punya jisim besar. Jadi dia susah untuk berhenti. Bila dia susah berhenti, dia memerlukan jarak yang panjang untuk dia berhenti. Jadi kapal terbang tu bila dia landing, dia akan mengambil landasan yang panjang untuk mendarat dengan selamat supaya kadar inertia dia tu dapat dikurangkan. Okey, kalau kata dia turun saja daripada langit, turun ke atas jalan terus berhenti, dia akan menyebabkan kapal terbang tu rosak, silap-silap, relai habis. Okey, disebabkan oleh inertia. Itu sebabnya dia landing dan dia masih terus berjalan untuk mengurangkan sikit-sikit kadar inertia dia. Kalau dia berjalan, dia naik, dia terbang, dia turun dan dia berhenti, cuba bayangkan semua penumpang kat dalam tu, kapal terbang dia punya had laju dia tinggi, pecutan dia tinggi. Jadi bila badan kita pun bergerak bersama dengan kapal terbang, tiba-tiba kapal terbang berhenti, fikir sendiri apa yang akan terjadi. Sangatlah bahaya kan? Okey, so sampai sini sajalah kita punya tajuk untuk tajuk 11. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.